Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati sahibul fadilah Ustaz Abu Mujahid dan seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul. Dan sedar tidak sedar hadirin dan hadirat, sekiranya saya tidak silap, malam ni kita telah memasuki malam yang ke-9 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak bagi tahun 1444 Hijrah ini. Sekejap sahaja sudah hampir yang disifatkan 10 hari yang pertama atau awal Ramadan. Dan kita dalam masa yang sama bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala sempat dan panjangkan umur kita ini untuk memasuki bulan Ramadan pada tahun ini. Kerana sebelum Ramadan, kalau kita perasan, hadirin dan hadirat, ramai sahaja kenalan kita yang meninggal dunia. Dalam bulan Rejab dan dalam bulan Sya'ban, 2-3 hari nak Ramadan, meninggal dunia dia, hadirin dan hadirat. Tetapi Allah Ta'ala panjangkan umur kita bukan dengan tujuan nak mengejar bazar Ramadan, tak. Dan bukan dengan semata untuk kita mencari-cari ada jualan-jualan murah, baju murah, pakaian murah, barangan murah, dagangan murah, tidak. Tapi tujuan kita ni diperpanjangkan umur untuk berada dalam bulan Ramadan adalah untuk tak lain tak bukan beribadah, dan yang lebih utama daripada beribadah adalah menggandakan ibadah. Itulah sebenarnya Ramadan. Dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat ni yang namanya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah. Dan salah seorang yang disifatkan sebagai 10 yang dijamin syurga adalah Talhah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Talhah ni dia menceritakan tentang 2 orang lelaki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 lelaki ni kedua-duanya adalah Muslim, adalah beragama Islam. Dan yang pertama, lelaki yang pertama disifatkan sebagai asyaddu ijtihadan fil ibadah. Lebih kuat beribadah jika nak dibanding dengan lelaki yang kedua tadi. Itu bukan bermakna lelaki yang kedua itu tidak beribadah, tak. Perbandingan ni adalah yang beribadah dengan yang lebih kuat beribadah. Maka lelaki yang pertama lebih kuat. Dan lelaki yang pertama ini, satu hari dia turun ke medan jihad, dia berperang di jalan Allah dan dia dikurniakan dan direzekikan mati syahid. Hadirin dan hadirat. Kemudian lelaki yang kedua tidak, dia lebih kurang beribadat dan dia tidak mati syahid. Cuma Allah Ta'ala panjangkan umurnya sehingga setahun kemudian. Maknanya selepas setahun lelaki yang pertama yang mati syahid ni meninggal dunia, barulah lelaki yang kedua ni meninggal dunia. Dan satu hari kata Talhah, aku bermimpi dan di dalam mimpi aku
Aku melihat dua orang lelaki ini sedang berdiri di hadapan pintu syurga Allah. Mereka berdiri di depan pintu syurga dengan tujuan tak lain tak bukan nak masuk syurga. Kemudian dibukalah syurga itu, pintu syurga tersebut oleh malaikat. Dan apabila malaikat penjaga syurga dia buka pintu, dia kata kepada lelaki yang kedua, silakan masuk. Setelah lelaki yang kedua masuk, barulah lelaki yang pertama diizinkan untuk masuk. Kemudian kedua-dua lelaki ini dia patah balik dan dia kata kepada Talhah, irji', patahlah balik. Kerana belum sampai masanya untuk awak masuk ke dalam syurga. Ialah Talhah masih hidup, mereka dah mati. Jadi belum sampai masanya untuk awak berdua masuk ke dalam syurga. Esok pagi itu Talhah bangun tidur dan dia mula buka cerita kepada orang ramai apa yang dia mimpikan pada malam tadi. Dan orang ramai dalam hadis tersebut, mereka takjub, mereka rasa kagum dan mereka terkejut. Macam mana lelaki yang kedua kurang beribadah, tidak mati syahid, tetapi lelaki yang pertama yang lebih beribadah dan mati syahid masuk syurga kemudian. Sedangkan lelaki yang kedua masuk syurga dahulu daripada lelaki yang pertama. Borak punya borak, cerita punya cerita, sembang punya sembang, sampailah kepada pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya apa yang menjadikan orang ramai rasa takjub. Maka mereka kata, wahai Rasulullah, si fulan mati syahid, tapi lelaki yang kedua masuk syurga dahulu daripada dia. Kenapa? Kemudian Nabi tanya satu soalan. Alaysa qad makatha hadza sanatan ba'dah? Bukankah si fulan yang kedua ini dia hidup setahun selepas kematian lelaki yang pertama? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka kata betul wahai Rasulullah. Wa adraka ramadhana fasamah? Bukankah lelaki yang kedua ni dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa dalam bulan Ramadan? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka kata ya wahai Rasulullah. Dan yang ketiga Nabi kata alaysa qad salla kaza wa kaza sajadah fis sanah? Bukankah si fulan ni dia telah mendirikan salat sebanyak sekian dan sekian rakaat dalam tempoh setahun? Mereka kata betul wahai Rasulullah. Kemudian Nabi tanya, Nabi bagi tahu, ketahuilah jarak di antara lelaki yang kedua dan lelaki yang pertama ni ibarat langit dan bumi, kata Nabi SAW. Dan hadis ni menjadikan kita bila kita baca dan kita dengar untuk lebih bersyukur bila masuk dalam bulan Ramadan. Sebab lelaki yang kedua ni dia sempat bertemu dengan Ramadan, tetapi bukan semata sempat bertemu, dia beribadah dalam bulan Ramadan. Dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Wa qad adraka ramadhana fasamahu, kata Nabi SAW. Dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi ini kelebihan dia. Dan ini bahagian dia menjadikan dia mendapat ruang dan rezeki masuk syurga dahulu. Hadirin dan hadirat. Jadi kita pun dalam bulan Ramadan ini perbanyakkan amal. Gandakan ibadah. Dia bukan semata bulan Ramadan bulan beribadah, tetapi bulan Ramadan bulan menggandakan ibadah, hadirin dan hadirat. Yang kita baca Quran biasa sebelum ni, gandakan baca Quran. Yang kita sedekah juga sebelum Ramadan, tapi masuk Ramadan jadilah ajwadun nas, manusia paling pemurah, paling dermawan. Dan kita baca, orang kata apa, kita salat juga, tapi masuk Ramadan gandakan salat, hadirin dan hadirat. Maka ini adalah Ramadan. Inilah masa dia. Bak kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Ramadan adalah musim keuntungan. Kalau dalam bulan ni kita tak untung, bila lagi bulan kita nak untung? Dia kata begitu. Bila lagi bulan kita nak untung? Dan istilah untung rugi ni adalah istilah bisnes, hadirin dan hadirat. Istilah perniagaan. Maknanya musim ni musim kita duk banyakkan perniagaan kita dengan Allah Ta'ala. Musim ni banyakkan dagangan kita kepada Allah Ta'ala. Jual banyak benda kepada Allah menerusi amal salih kita, dan Allah membelinya dengan dua ganjaran, iaitu pahala dan syurga, hadirin dan hadirat. Allah kata dalam surah As-Saff ayat yang ke-10, Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, nakkah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu bisnes, satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Iaitu bisnesnya bagaimana? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul, kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa kamu. Itulah amal saleh.
Amal soleh adalah bisnes. Dalam ayat yang lain dalam surah Fatir, Allah kata innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah kata, mereka yang sentiasa baca Quran, mendirikan salat, membelanjakan harta mereka secara sembunyi dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Allah kata, bisnes dengan Allah ni sentiasa untung, hadirin dan hadirat. Tapi nak bisnes dengan Allah, apa kita punya dagangan kita? Baca Quran, salat, sedekah, hadirin dan hadirat. Dan 3 perkara ni, baca Quran, salat, sedekah, kalau boleh dibuat dan diperbanyak dalam bulan Ramadan, kita kata perniagaan yang lebih berganda-ganda sifat keuntungannya, hadirin dan hadirat. Di atas fakta itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah kata, sesungguhnya Allah membeli daripada orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka, dan ganjaran mereka adalah syurga. Allah membeli dan kita menjual, hadirin dan hadirat. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Jadi kita jual amal saleh, banyakkan dagangan, banyakkan jual beli dengan Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini, menerusi amal saleh digandakan. Tetapi ramai yang saya lihat, ramai orang tak nampak yang majlis ilmu ini juga adalah amal saleh yang utama dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita Alhamdulillah di Baitul Salam kita ini menepati prinsip ini dari sudut tidak mengabaikan majlis dan pelaksanaan majlis-majlis ilmu. Kadang saya tengok di tempat yang lain, dia kata, Ustaz, Ramadan ni kita stop kelas kuliah bulanan kita ya. Macam tu. Saya tak ada apa isu pun. Bagi saya kalau tak ada kuliah bulanan pun kita boleh buat tarawih, hadirin dan hadirat. Cuma dia kata, okey, kenapa stop majlis ilmu dalam Ramadan? Sebab kami nak fokus ibadat. Hai? Ada yang kata begitu, kami nak fokus ibadat. Dan dia nampak ibadat tu tarawih lah. Tarawih. Tapi sebenarnya kita kata, adakah majlis ilmu ni bukan ibadat? Majlis ilmu ibadat. Bahkan kalau tuan-tuan buka dalam Muqaddimah Al-Majmu' Syarah Muhadzab tu, yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi ada letakkan fasal tentang keutamaan, prioriti ilmu mengatasi ibadah sunat seperti salat dan puasa, hadirin dan hadirat. Maknanya, menuntut ilmu ni lebih besar daripada ibadah seperti salat dan lebih besar daripada ibadah seperti puasa. Sebab bagaimana kita nak mendirikan salat tanpa ilmu? Itu yang kena belajar ilmu. Macam mana kita nak berpuasa tanpa ilmu? Bila part mendirikan salat tanpa ilmu ni, tu yang saya tengok banyak sedikit kesilapan-kesilapan dalam orang kita salat. Saya nak sebut, kalaulah tuan-tuan ni hidup sebagai seorang pendakwah atau penceramah, ataupun hidup di masjid dan di surau, bermasyarakat, berjamaah dalam salat, tuan-tuan akan dapati jemaah-jemaah dalam salat di surau dan masjid ni masih banyak kesilapan-kesilapan mereka dalam salat. Tapi kita tengok kenapa mereka boleh silap sedangkan majlis-majlis ilmu ni banyak. Dan sedangkan sekarang ni dah 2023, kalau sekarang ini 1923, logiklah hadirin dan hadirat, orang tak dapat ilmu. Tapi ada lagi korang yang lahir 1923 yang hidup pada hari ni, boleh jadi umur dia 100 tahun. Jadi mungkin ada yang kita kata kurang daripada itu, hadirin dan hadirat. Kadang saya pergi salat di surau, di masjid, saya tengok orang sebelah saya, bila imam baca Fatihah, dia pun baca Fatihah. Jadi sepatutnya imam baca Fatihah, kita dengar, kita fokus. Dah adalah sandarannya dalil daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengar dengan teliti dan diam. Tapi ni imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Jadi ini salah ni. Satu. Dan yang kedua, kita tengok dari satu sudut, kadang-kadang takbiratul ihram, lafaz tu, bukan angkat tangan tu, lafaz tu tidak didengari oleh lidah, tidak dibaca di lidah, hadirin dan hadirat, dan tidak didengari oleh telinga dia. Kita tengok macam tu je angkat takbir atau melafazkan takbir, dan ini tidak tepat, hadirin dan hadirat. Dan banyak lagi. Dan ada satu situasi sebagai contoh, solat sekarang ni kan solat dah rapat-rapat, jadi isunya adalah kembali balik isu tahiyat akhir tu, duduk tu bagaimana, hadirin dan hadirat. Ada yang duduk tawarruk dan ada yang duduk secara iftirash. Tapi ada sebahagian, saya minta maaf lah, ada sebahagian orang kita ni, dia tahu dia ni kategori big size. Dia tahu. Tuan tahu istilah big size? Bukan perabot di individu.
Jadi bila dia duduk, saya tak kata ke siapa-siapa ya, hadirin dan hadirat. Tapi kadang bila dia duduk, dia macam menyending di bahu orang sebelah sehingga dia menyulitkan orang sebelah. Sedangkan dari sudut fiqahnya, kalau dah situasi sempit, apa dia duduklah secara iftirash. Tak perlulah duduk secara tawarruk sehingga dia pijak ataupun dia duduk di atas orang sebelah punya paha atau kaki. Yang lebih menyedihkan kalau di poket kiri itu ada banyak kunci. Lagilah sakit kita, hadirin dan hadirat. Tapi ada orang buat begitu. Jadi ini fiqh salat. Kenapa masih tidak? Sebab kekurangan kita dalam menghadiri majlis ilmu. Sebab kita tak nampak majlis ilmu inilah yang membantu kita beribadah. Hadirin dan hadirat. Itu pun satu sudut. Sebab, dan satu lagi, kalau ada orang kita, dia pergi ke majlis ilmu pula, tapi kita tengok majlis ilmu yang dia hadiri itu bukan bersifat ilmu. Yang tu. Majlis ilmu yang dia hadiri itu boleh jadi sifat santai-santai. Orang kata nak seronok-seronok, nak gelak ketawa dan jenaka. Yang tu bukan sifat majlis ilmu. Hadirin dan hadirat. Kalau tuan-tuan tengok majlis ilmu Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Yang hadir majlis ilmu Imam Ahmad ni jumlahnya adalah seramai 5,000 orang. 5,000 orang. Jauh kalah lah kuliah saya kat Baitul Salam ni. Ini majlis Imam Ahmad sampai 5,000 orang hadirin dan hadirat. Dan disebut oleh para ulama, dan kisah ni dinukil oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Dia kata 500 minhum yaktubun, 500 orang duk catat. Tetapi wal baqun yata'allamuna min adabihi wa samtihi wa khalqihi, ataupun wa khuluqihi yang lebih tepat. Manakala yang berbaki itu mereka belajar daripada adab dia, kepribadian dia serta akhlak dia. Maknanya dalam 4,500 orang lebih belajar. Semuanya duduk dengar dengan teliti, maknanya itulah sifat majlis ilmu. Maknanya mencatat ilmu. Ini kalau kita tengok orang dalam majlis ilmu duk relax je, kuat hafalan masing-masing. Tidak ada versi nak mencatat ilmu dan seumpamanya. Yang ni bukan, hadirin dan hadirat. Jadi kena perbetulkan. Di atas faktor ni lah yang saya tekankan bahawasanya walau Ramadan sekalipun, majlis ilmu jangan diabaikan. Itu maksud saya. Itu yang cuba saya sampaikan. Baik. Salatlah tarawih, puasalah Ramadan, banyaklah baca Quran, majlis ilmu jangan ditinggalkan. Kena gandakan hadirin dan hadirat. Jadi berbalik kepada topik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak lihat pada malam ni faslun fi siyaqi salatihi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa witri wa dhikru salatihi awwal al-lail. Hadirin dan hadirat. Terjemahan fasal berkenaan dengan bagaimanakah siap salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, iaitu salat malam Nabi. Dan siap ni kalau ikut adalah konteks. Tapi kita boleh fahami siap di sini adalah turutan. Yang dalam bahasa Inggerisnya namanya flow. Mana pemilik flow tadi? Jadi kita tengok hadirin dah, itulah turutan ni. Hadirin dah hadirat. Jadi maknanya bagaimanakah turutan salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siap tu. Walaupun kalau dalam ayat Quran, siyaqul ayah adalah konteks ayat. Kena tengok ayat sebelum, tengok ayat lafaz sebelum begitu. Ikut konteks dia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita nak cerita tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kaitan dengan Ramadan, bahawasanya kita juga memperbanyak salat malam dalam bulan Ramadan, tetapi pada awal malam, iaitu salatul tarawih, salat tarawih, hadirin dan hadirat. Dan tarawih ni dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ia disebut sebagai qiyam Ramadan, Sebab itu ada satu hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dan keampunan daripada Allah Ta'ala, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan hadis ni salah seorang imam yang meriwayatkannya adalah Imam Nawawi, Imam Muslim dalam sahih Muslim. Jadi maknanya hadis ni hadis sahih. Jadi bila Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih Muslim, Al-Imam Nawawi dia ada kitab yang mensyarahkan sahih Muslim.
Namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dan dalam kitab Al-Minhaj, Imam Nawawi kata, Qiyam Ramadan ay salatut tarawih. Qiyam Ramadan tu salat tarawih. Menghidupkan malam Ramadan dengan salat, dan salat itu dinamakan salatut tarawih, hadirin dan hadirat. Dan hakikatnya salat tarawih adalah salat malam, kerana kita duk sebut berulang kali. Malam ni antara maghrib ke subuh. Manakala siang adalah antara subuh ke maghrib. Jadi siang dan malam ni adalah subuh ke maghrib, maghrib ke subuh. Hadirin dan hadirat. Dan bilakah waktu salat tarawih? Ingat, salat tarawih ni adalah salat malam. Jadi jangan kita buat warak waktu kerja pukul 10 pagi. Orang tanya, nak pergi mana tu bang? Pergi tarawih kejap. Allah, warak benar dia. Mana ada pukul 10 pagi nak tarawih? Ni salat malam, hadirin dan hadirat. Jadi, kalau solat duha tu betul, mungkin dia silap tadi kot. Dia kata solat duha tu. Tapi dia terubah salat tarawih. Jadi salat tarawih ni salat malam. Bila dia salat malam, sebab itu waktunya bermula selepas isyak. Waktunya bermula selepas isyak. Sekalipun, maknanya waktu bagi salat tarawih, sekiranya seseorang itu telah selesai mendirikan salat isyak, sekalipun waktu isyak belum masuk. Sudah. Sekalipun waktu isyak belum masuk. Kenapa saya kata begitu? Ada orang yang salat isyak, dia mendirikan salat isyak, tapi waktu salat isyak belum masuk lagi. Iaitu orang yang apa? Yang bermusafir, hadirin dan hadirat. Dan dia melakukan salat apa? Salat jamak. Betul tak? Dia melakukan salat jamak. Dan jamak tu merujuk kepada jamak taqdim. Maknanya dia buat salat isyak di dalam waktu salat maghrib. Dah dia bermusafir. Jadi selepas dia salat isyak pada jamak taqdim, boleh tak dia nak buat tarawih dalam bulan Ramadan ni? Macam kita balik kampung dalam bulan Ramadan. Jadi jawapannya dibolehkan. Itulah maknanya. Salat tarawih ni waktunya selepas kita selesai salat isyak, sekalipun waktu salat isyak belum masuk, hadirin dan hadirat. Tapi dah kalau kita ni tak bermusafir, tunggulah masuk waktu isyak. Dan bila dah tunggu isyak, barulah kita salat isyak. Dan yang lebih utama, kita buat ba'diyah isyak, hadirin dan hadirat. Dan selepas daripada ba'diyah isyak, barulah kita buat salat tarawih, hadirin dan hadirat. Salat tarawih ni pula, dia ada satu ibadah besar dalam salat tarawih yang kita kadang-kadang kita ambil mudah, dah ambil ringan, hadirin dan hadirat. Apa dia ibadah besar dalam salat tarawih? Tak lain tak bukan ibadah mendengar bacaan Quran imam. Allahu Akbar. Mendengar bacaan Quran imam tu ibadat tu, hadirin dan hadirat. Bila lagi kita nak dengar bacaan Quran? Baca Quran memang malas kadang-kadang, hadirin dan hadirat. Saya perasan satu benda lah dalam bulan Ramadan ni, ada orang kata apa tau? Ni antara salah satu daripada gugusan-gugusan alasan. Itu. Orang kalau malas nak beribadat kan, dia ada banyak apa? Hadirin dan hadirat. Dia banyak alasan. Dia kata, Ustaz, saya bolehlah baca Quran dalam bulan Ramadan. Dan memang saya ada hasrat nak memperbanyakkan bacaan Quran. Dia kata macam, dia pun tahu, dia kata Imam Syafi'i pun khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Dia bagi pula sandaran dia. Cuma, kalau saya banyak baca Quran dalam bulan Ramadan ni Ustaz, saya akan jadi dahaga, dia kata. Allah, kita kata kesian dia. Dia kata sebab ketika tengah puasa, hadirin dan hadirat, dia banyak baca Quran ni, dia dahaga. Sebab tu orang kita kalau biasa dalam bulan Ramadan, dia kalau boleh kurang bercakap, hadirin, dia malas nak bercakap sangat. Yang jadi kesian macam saya lah, penceramah ustaz-ustaz ni. Bila orang tanya soalan, tak ada siapa nak jawab. Sebab puasa, hadirin. Dia letih nak menjawab. Kesian dia. Jadi, kita kata begini. Kalau kita tak boleh membaca Quran banyak atas alasan dahaga, adakah sewajarnya kita terhenti sahaja di situ? Tak. Hubungan kita dengan Quran ni, pertama baca, dan kedua yang lebih kurang sama dengan baca adalah dengar. Betul tak? Baca Quran, satu ibadat. Dan dengar Quran adalah satu ibadat yang lain. Dan saya tidak pernah jumpa lah ada orang dia kata, Ustaz, kalau saya banyak dengar Quran, saya dahaga lah Ustaz. Ya Allah, ada orang macam tu. Kalau ada begitu, manusia paling ajaib sekali. Boleh jadi dia keajaiban dunia yang ke-8, hadirin dan hadirat. Kalau ada lah orang sebegitu. Tapi maknanya kita ni tak pernah dengar orang yang kata kalau dia dengar Quran banyak, dia jadi dahaga ke, dia jadi lapar. Tak, dengar Quran. Bukan dia kena baca pun, dia dengar je. Tapi dengar Quran ni, fadilat dia besar. Dan rahmat dia luas. Allah kata dalam surah Al-A'raf tu, ayat yang ke-204 yang saya baca sebentar tadi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu.
apabila dibacakan Quran, dengar dengan teliti. Wa ansitu, diamlah ketika Quran dibacakan. La'allakum apa? La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Hadirin dah hadirat. Dahulu ada seorang, betul. Termasuk apa sahaja alat dan wasilah yang memperdengarkan Quran kepada kita, kita dapat fadilat. Sama ada yang baca Quran tu manusia, individu yang jelas. Macam di tepi kita ni, saya baca Quran, tuan-tuan dengar. Atau imam salat, dia makmum di belakang. Yang kedua adalah seperti kaset atau radio atau YouTube. Dibacakan juga oleh manusia juga. Bukan robot yang baca tu. Yang baca Syekh Syuraim, yang baca Syekh Sudais dan seumpama. Jadi fadilatnya sama. Ya Syekh? Maknanya ketika kita mendengar kaset Quran, kita tak dibenar bercakap macam tu. Dengar dengan teliti tu. Okey, begini. Menarik soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita, saudara Abu Talha. Dan saya rasa jelas soalan yang ditanyakan, saya tak perlu ulang soalan. Jadi kita kata begini. Sandaran kepada pandangan tu, atau Abu Talha kata fatwa tu, sandaran kepadanya adalah ayat Quran yang kita baca tadi. Iaitu apabila dibacakan Quran, dengarlah kamu dengan teliti dan diamlah kamu. Itu. Dan yang ni adalah fi'lul amar. Kata perintah tu tak? Dengarlah dengan teliti dan diamlah. Itu kan kata arahan tu. Jadi kaedah fiqah menyebut al-amru yufidul wujub. Kata perintah membawa kepada hukum wajib. Jadi di situ dia pegang wajib diam ketika Al-Quran dibaca dan wajib mendengar dengan teliti ketika Quran dibaca. Jadi lawan kepada wajib adalah menyelisihi yang wajib, hukum dia haram. Jadi haram kalau kita tak dengar dengan fokus bila Quran dibaca, dan haram kalau kita bising, bercakap-cakap dan tidak diam ketika Al-Quran dibaca. Ini pandangan. Tapi kita kata begini. Ayat ni diturunkan, kalau tuan-tuan buka tafsir yang mensyarahkan ayat 204 surah Al-A'raf ni, dia diturunkan untuk dua situasi. Situasi yang pertama adalah pada ketika khutbah Jumaat. Pada ketika khutbah Jumaat. Dan situasi yang kedua adalah pada ketika salat berjamaah yang dibaca secara kuat. Seperti subuh, maghrib dan isyak. Jadi maknanya ayat tu, kalau imam baca, makmum kena diam. Itu maksud dia. Makmum kena dengar dan teliti. Sebab tu yang saya sebut tadi. Bila imam baca Fatihah, jangan kita serentak baca Fatihah. Kita tunggu dulu sebab kita diam sebab nak dengar bacaan Fatihah imam. Tetapi dalam isu kedua-dua pandangan ni, dua-dua situasi ni, ketika khutbah, ketika salat berjamaah, ulama khilaf. Hukum dengar tu wajib ke sunat? Itu. Yang ni berlaku khilaf ulama. Macam khutbah lah. Khutbah ni berlaku khilaf. Dengar khutbah tu wajib ke sunat? Sebab dalil yang saya baca untuk khutbah tadi kan dalil apabila imam membaca Quran, hendaklah kamu diam dan hendaklah kamu dengar dengan teliti. Hadirin dan hadirat. Jadi ulama terbahagi kepada dua pendapat dalam isu ni. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali menggunakan dalil ayat Quran surah Al-A'raf ayat 204 tu, dia kata wajib diam ketika Quran dibacakan. Ayat ni, wajib diam ketika Quran dibacakan. Maknanya ketika khutbah pun sama, wajib diam ketika khutbah dibacakan kerana pada khutbah ada bacaan Quran. Tetapi maknanya kalau orang menyelisihinya lawan kepada wajib, hukum dia haram. Begitu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, satu-satunya daripada imam mazhab yang 4 berpandangan mendengar khutbah adalah sunat. Hadirin dan hadirat. Hukum mendengar khutbah ni adalah sunat muakkad. Jadi menyelisihinya adalah makruh. Menyelisihinya adalah makruh. Jadi pandangan ustaz yang di-sharekan oleh Abu Talha tadi adalah salah satu daripada dua pandangan tersebut. Salah satu daripada dua pandangan tersebut. Jadi adakah kita kalau kita cenderung, maka tak boleh bersembang ketika Quran dibacakan. Walaupun kalau nak bersembang, cara dia macam mana? Kita tutupkan Quran tu. Supaya kita tak disifatkan sebagai mendengar bacaan Quran. Macam tutup lah kalau nak bersembang. Hadirin dan hadirat. Dan kalau saya secara peribadi, saya setuju juga sebab Al-Quran dibacakan dan diperdengarkan ni ada tujuan dia. Dia bukannya tujuan dia untuk sia-sia dan kosong, tak. Tujuan dia adalah untuk kita tadabbur, kita mendengar bacaan imam. Sebab tu afdalnya salat tarawih, hadirin dan hadirat, dalam sepanjang Ramadan ni diselesaikan bacaan Quran sehingga khatam sebanyak sekali. Begitu.
Tapi ni jaranglah berlaku sebab orang kita hadirin dan hadirat dia tak berapa lama boleh tahan kalau imam baca panjang. Padahal dia lupa yang tu ibadat tu, ibadat mendengar bacaan Quran. Jadi saya nak sambung kisah saya yang sebelum saya jawab persoalan tadi. Dahulu ada seorang ulama ni, namanya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Ataupun lebih dikenali sebagai Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dahulu ingat tak kita belajar kitab Mukhtasar Sirah Nabi SAW dan sahabat yang 10 yang dijamin syurga tu. Yang tu siapa tulis? Inilah penulisnya, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Meninggal dunia pada tahun 600 Hijrah, hadirin dan hadirat. Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, dia ulama. Dan ulama besar dalam mazhab apa? Mazhab Hanbali, hadirin dan hadirat. Dia penulis kitab yang masyhur. Kitab apa Abdul Ghani Al-Maqdisi? Umdatul Ahkam, hadirin dan hadirat. Umdatul Ahkam. Dan kitab tu adalah kitab yang masyhur, yang terkenal dalam kitab hadis-hadis hukum. Satu hari, dan dia seorang ulama. Satu hari dia dipanggil oleh seorang lelaki ni nak menjadi tetamu di rumah dia. Jadi tetamu di rumah. Dan dia pun meraihkan jemputan dan dia hadirlah ke rumah lelaki tersebut, tuan rumah tersebut untuk dia hadir ke rumah. Tuan-tuan rasa kenapa orang-orang dulu ni sebelum kita, dia banyak panggil ulama-ulama datang ke rumah? Agak-agak sebab apa? Hadirin dan hadirat. Sebenarnya ini adalah mewarisi teladan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mewarisi teladan para sahabat Nabi. Tuan-tuan akan jumpa ada satu hadis yang masyhur itu tentang seorang wanita, nama dia Maimunah. Nama dia Maimunah. Dan Maimunah ni, dia satu hari dia jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah dia. Datang ke rumah dia. Dan waktu itu ada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi. Dan hakikatnya mereka ini bukan orang lain. Mereka ni mahram sesama mereka. Hadirin dan hadirat. Dan bila dijemputnya datang ke rumah tu, ini ulama-ulama hadis kata, inilah isyarat menunjukkan anjuran untuk kita memanggil para ulama dan orang-orang soleh datang ke rumah kita. Begitu. Panggil. Dan biasanya Nabi, kalau Nabi datang ke rumah orang sebagai tetamu, Nabi akan ajak tetamu-tetamu, tuan-tuan rumah tu, isi rumah tu Nabi akan ajak untuk jom solat sama-sama. Biasanya begitu. Dan inilah hadis yang kalau tuan-tuan biasa dengar, Ibnu Abbas mula-mula duduk tepi Nabi kiri, kemudian Nabi tarik telinga atau Nabi tarik kepala, Nabi bawa ke belah kanan. Biasa dengar ada hadis tu, dan Maimunah ada di belakang. Yang itulah hadis dia. Maknanya Maimunah ni dijemput Nabi datang ke rumah pada waktu itu. Jadi ulama hadis mereka syarah, da'athu, jemput Nabi untuk datang kerana dia ada masak makanan dan dia nak bagi Nabi makan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah antara sandaran, ajak ulama-ulama datang ke rumah kita, hadirin dan hadirat, untuk mereka mendoakan, untuk mereka mendirikan salat di rumah kita, begitu. Jadi ini warisan para ulama. Dan Abdul Ghani Al-Maqdisi ini dijemput. Dan bila sampai waktu salat, Abdul Ghani Al-Maqdisi ini dan tuan rumah tu pergi ke masjid untuk mendirikan salat. Salat ni secara zahirnya adalah salat zuhur ketika matahari sedang tinggi di atas langit, hadirin dan hadirat. Bila waktu itu, depan je pintu masjid nak masuk, tiba-tiba Abdul Ghani Al-Maqdisi ini dia nampak ada seorang lelaki ni sedang duduk berdiri tegak di bawah cahaya matahari. Hadirin dan hadirat. Duduk berdiri tegak macam tu di bawah panas matahari tu. Dan Abdul Ghani Al-Maqdisi dia tanya kepada tuan rumah tu, si Fulan ni tak nak ke dia masuk masjid? Maka lelaki tuan rumah dia kata apa? Fulan Syamsi, dia kata. Si Fulan ni penyembah matahari, gitu. Dia penyembah matahari, dia bukan orang Islam. Dan bila dengar sahaja kenyataan begitu, kata Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia kata sebab dada, sempit dada dia. Maknanya dia rasa terkesan dengan ayat macam tu. Jadi dia pun masuklah ke dalam masjid dan kemudian selesai. Ceritanya bermula pada malam tu. Malam tu Abdul Ghani Al-Maqdisi dia pergi ke masjid. Dan tak lain tak bukan tujuannya adalah untuk apa? Mendirikan salat malam, tahajud, hadirin dan hadirat. Dan salat tahajud ni afdalnya sebenarnya dalam situasi tertentu, salat ni dibaca secara jahar. Maknanya bacaan tu dikuatkan. Macam kita salat tarawih kan salat malam, dibaca kuat, hadirin dan hadirat. Jadi maknanya salat tahajud dianjurkan baca secara kuat. Kemudian lelaki yang penyembah matahari tu, dia ada di depan pintu masjid. Di waktu tu dia tengah berehat. Tapi kalau ada orang tanyalah kenapa berehat pula, kita kata mudahlah. Ni waktu malam mana ada matahari dan dia penyembah matahari, hadirin hadirat.
Penyembah matahari ni kerja dia bila matahari ada je lah. Kita ni pula, kita menyembah Tuhan matahari yang tidak terikat dengan masa, hadirin dan hadirat. Sebab itu kita siang dan malam, pagi dan petang beribadah kepada Allah. Berbeza kita dengan penyembah matahari itu, yang hanya menyembah ketika adanya matahari. Bila matahari tak ada, dia berehat. Jadi bila dia berehat, Abdul Ghani Al-Maqdisi mendirikan salat, dan salat dibaca secara kuat, lalu dia dengar, hadirin dan hadirat. Dan bila dia dengar, esok dia datang ke rumah tempat Abdul Ghani Al-Maqdisi menjadi tetamu. Dia ketuk pintu, dia kata, boleh tak aku nak jumpa dengan tetamu ni? Maka akhirnya Abdul Ghani keluar dan dia tanya, apa hajat? Maka dia kata, aku nak memeluk Islam. Dia kata. Terkejut Abdul Ghani Al-Maqdisi. Semalam sembah matahari, tiba-tiba hari ni datang nak memeluk Islam. Maka yang ni hadirin dan hadirat, dia tanya, apakah sebab? Dia kata, lamma sami'tuka taqra'ul Quran waqa'al Islam fi qalbi. Malam tadi sebaik aku dengar sahaja awak baca Quran, Islam dah melekat dalam hati aku, dia kata. Allahu Akbar. Islam melekat dalam hati dia. Dan kisah ini dinukilkan oleh ulama-ulama mazhab Hanbali dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah, hadirin, Tabaqat Al-Hanabilah. Jadi kalau tuan-tuan search dalam biografi Abdul Ghani Al-Maqdisi, kita akan jumpa kisah ni bahawa dia dijemput menjadi tetamu oleh satu kawasan, kalau tak silap saya di Andalus ke apa kawasan, saya tak silap, tapi saya tak ingat secara spesifik. Tapi dia dijemput menjadi satu tetamu. Dan saya tanya ke tuan-tuan, penyembah matahari ini dia baca Quran tak? Dia tak baca Quran. Tapi apa yang dia buat? Dia dengar bacaan Quran. Sebab tu kita kata, hujung ayat tadi dalam surah Al-A'raf tadi, Allah kata, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Rahmat apakah yang lebih besar daripada seseorang yang asalnya syirik kembali kepada tauhid? Asalnya kepada kegelapan, kembali kepada cahaya hidayah, hadirin dan hadirat. Itulah yang paling besar. Dan akhirnya dia memeluk Islam sebab dengar Quran, hadirin dan hadirat. Jadi kena banyak dengar Quran. Dan salat tarawih adalah salah satu waktunya untuk kita mendengar Quran. Yang ni baru imam baca 10 ayat je dah. Nabil, ya Allah. Kita duk batuk pula kat belakang tu bila nak habis ni. Dia macam seolah tak rasa seronok nak dengar Quran, hadirin dan hadirat. Kita kena jadi ruang untuk kita ni dengar. Bila lagi nak dengar Quran? Dahlah baca Quran pun tak berapa selalu. Tiba-tiba nak dengar Quran pun tak berapa nak rajin. Apa hubungan kita dengan Quran? Ni bulan Ramadan, bulan turun Quran, hadirin dan hadirat. Jadi apa hubungan kita dengan Quran? Baca, dengar, tadabbur, hadirin dan hadirat. Selain daripada hafal, selain daripada amal. Ya. Baik. Kita tahu kadang-kadang sebahagian, bukan semata kedai restoran sahaja, sebenarnya banyak. Kadang-kadang kita tengok di kadang-kadang kedai jual baju pun, kalau di negara Arab pun pasang kaset Quran juga, begitu. Kita kata begini, kalau ada seorang yang pasang tu memang dia betul-betul dengar, tak apa. Memang dia toki kedai, memang dia suka kepada dengar bacaan Quran. Tetapi kalaulah kedai itu kedai makan, maka orang lain mungkin akan rasa ralat sedikit dan akan terganggu sehingga menyulitkan. Kerana mendengar Quran dengan teliti ni ada hukum dia. Hukum dia sama ada wajib atau sunat, macam tu. Kalau kita kata wajib, maka dia pun tak bolehlah nak sembang-sembang ketika tengah makan tu. Jadi dia wajib mendengar. Jadi ini akan menyulitkan jemaah. Kalau dia buat juga akan jadi haram. Hatta kalau dia kata sunat mendengar pun akan jadi makruh juga. Dan benda makruh ni orang yang warak akan tinggalkan perkara yang makruh. Jadi situasi sebegini bagi saya, yang terbaiknya tukang kedai ni atau tuan kedai ni, dia keluar daripada khilaf agar tidak memasang ayat-ayat Quran. Jadi jangan salah quote pula ni. Nanti orang salah faham. Hadirin dan hadirat, bukan. Kita katakan kenyataan sebegini sebab kita nak elakkan fitnah kepada perniagaan kita dan kepada para tetamu kita yang datang. Mereka nak makan, begitu. Jadi dalam situasi sebegini elakkan. Tapi bila keadaannya, kalau kita sendiri secara individu-individu, macam dalam kereta, memang kita sendiri yang nak dengar, bukalah kaset Quran. Maknanya buka radio Quran atau MP3 atau YouTube, dengarkan bacaan Quran, hadirin dan hadirat. Maknanya elakkan di kedai-kedai makan yang akan menyulitkan jemaah pula, yang akan menyulitkan pelanggan-pelanggan di kedai makan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi selesai kepada kisah tentang salat tarawih. Dan salat tarawih adalah salat malam, dan ini saya nak bahaskan tentang salat malam ni. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iza staiqadha, apabila baginda bangun tidur pada waktu malam. Maknanya untuk salat malam, bada'a bis siwak,
baginda akan memulakan dia, ini yang saya kata flow tadi ni, ikut turutan tadi, siaq. Nabi akan mula selepas bangun, Nabi akan mula dengan siwak. Dan siwak ini adalah bersugi dalam terjemahan kita. Siwak adalah bersugi. Nah, Nabi dalam bahasa kita ni, memberus gigi adalah memaknai makna siwak. Sama saja. Memberus gigi adalah mengambil pakai hukum siwak dan bersugi, hadirin dan hadirat. Summa yadhkurullaha ta'ala. Kemudian Nabi SAW selepas berus gigi, Nabi akan berzikir kepada Allah. Dan ini sebenarnya menjadi sandaran para ulama. Sebelum kita nak baca Quran, sebelum kita nak berzikir, adabnya bersihkan mulut dahulu. Begitu. Adabnya bersihkan mulut dahulu. Dan ini di mana disebutkan? Disebut dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Dia tidak wajib. Tapi ini termasuk dalam anjuran dan galakan. Dalam arti kata dalam bab-bab adab, hadirin dan hadirat. Maknanya sebelum nak berdoa, sebelum nak baca Quran, sebelum nak berzikir kepada Allah, bersihkan mulut dahulu, hadirin dan hadirat. Tengok Nabi bangun tidur. Kenapa Nabi bangun tidur, Nabi mulakan dengan siwak? Sebab kebiasaan kita kalau tidur, mulut akan berbau, hadirin dan hadirat. Ini kita pun faham, kita pun akan tahu. Cuba hadirin, korang pula kan. Korang tu saya dengan anak-anak murid saya tu yang silap sikit. Jadi ni anak murid versi lain. Tak boleh cakap korang, hadirin dan hadirat. Likulli maqamin maqal, setiap tempat ada ucapan dia. Saya kan ni anak murid saya umur 20 lebih hari. Mesti kena cakap korang, takkan anak entah pula. Jadi saya minta maaf hadirin dan hadirat, silap sikit. Jadi kalau tuan-tuan hadirin dan hadirat biasa tidur pada waktu malam, kemudian kita bangun dan kita bercakap dengan orang, mesti orang akan tak selesa sikit. Kalau cakap tu pula betul-betul depan hidung dia. Allah kata. Dia punya bau tu lain macam, hadirin dan hadirat. Jadi kalau kita lihat begitu, atas faktor itulah flow dia, turutan dia, bangun tidur, bersihkan mulut dahulu. Lepas bersihkan mulut, zikir kepada Allah. Itu atas sandaran tu ulama-ulama kata mustahab, anjuran, galakan. Semua ni dalil lah ikut perbuatan Nabi SAW. Semua ni menjadi dalil. Dalil ni bukannya ada hadis sahaja dari sudut perkataan. Perbuatan Nabi pun adalah dalil, hadirin dan hadirat. Waqad taqaddama zikru ma kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam ataupun zikru ma kana sallallahu alaihi wasallam yaquluhu 'inda istiqadhi. Dan sebelum ni kita dah sebut apa zikir Nabi selepas bangun tidur. Kan kita biasa dah sebut sebelum ni. Ya, Nabi bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Hadirin dan hadirat. Dan selepas itu, summa yatatahhar. Kemudian Nabi pun berwudu. Yatatahhar ni terjemahan literalnya Nabi bersuci. Tapi bersuci di sini dipahami wuduk lah, dipahami wuduk. Tapi bukan dalam bentuk general, hadirin hadirat. Dalam situasi ini dia berwuduk. Kerana dalam situasi yang lain, taharah ni dia bukan wuduk, tapi dia mandi wajib. Begitu. Dia mandi wajib. Kan tuan-tuan biasa dengar ayat Quran dalam surah Al-Baqarah tu, Allah kata wa yas'alunaka 'anil mahiyid, kan? Wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Kemudian Allah kata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa adza, darah haid ni adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah orang perempuan ni ketika mereka dalam keadaan haid. Maknanya jangan adakan hubungan suami isteri. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurn. Itu. Janganlah kamu menghampiri mereka sehinggalah mereka bersuci. Tuan-tuan kalau buka kitab tafsir, tuan-tuan akan jumpa bersuci di sini ada 3 pandangan. Yang pertama, suci di situ merujuk kepada istinja. Maknanya sehingga mereka bersihkan kemaluan mereka daripada najis darah tu. Itu yang pertama. Bila dah istinja, dah boleh adakan hubungan suami isteri. Ini pandangan yang pertama. Yang kedua, bersuci di situ kata mereka, lepas je dia tamat haid, ambil wuduk. Begitu maksud dia. Tetapi pandangan yang ketiga, selepas sahaja dia tamat haid, dia mandi wajib. Jadi tuan-tuan rasa pandangan mana yang jumhur kata? Jawapannya yang ketiga. Maknanya selepas selesai haid, mandi wajib. Jadi taharah di situ adalah mandi wajib. Cuma taharah di sini bukan makna dia mandi wajib, tak, tapi berwuduk. Hadirin dan hadirat. Kerana kita kena tengok kepada konteks ayat. Konteks ayat. Nabi bangun tidur, Nabi bersiwak,
Nabi berzikir, selepas tu Nabi berwuduk, hadirin dan hadirat. Dan selepas Nabi berwuduk, summa yusalli rak'ataini khafifatain. Kemudian Nabi SAW mendirikan salat 2 rakaat dengan khafifatain, yang bersifat ringan, Kalau salat tu berat, maknanya salat tu lama. Itu hakikat dia. Tapi kalau salat yang ringan ni, maknanya salat tu singkat, hadirin dan hadirat. Maknanya Nabi membaca surah pendek sahaja pada 2 rakaat yang awal yang Nabi lakukan sebaik baginda bangun daripada tidur. Kama fi sahihi Muslim, dan ini adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Sahih Muslim. Daripada siapa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Sayyidah ibunda kita Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal lail, apabila baginda bangun pada waktu malam, iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain, baginda akan memulakan salat malam baginda dengan 2 rakaat salat yang ringan. 2 rakaat salat yang ringan. Maknanya tidak terlalu lama. Dan hadis ni riwayat Imam Muslim. Kemudian disebutkan tentang waktu malam yang manakah yang Nabi bangun qiyam ni. Kan kita tahu sebenarnya dibahas oleh para ulama kita, malam terbahagi kepada 3 pecahan, hadirin dan hadirat. Ialah kita kata malam ni di antara maghrib ke subuh. Tetapi daripada maghrib dan subuh ni para ulama pecahkan kepada awalul lail, wasatul lail dan akhirul lail. Iaitu bahagian malam yang pertama, bahagian malam yang pertengahan dan bahagian malam yang terakhir, yang penghujung. Yang waktu nak bersahur bila? Yang penghujung. Waktu nak berdoa dengan doa yang bersungguh bila? Yang hujung. Hadirin dan hadirat. Yang tu kan ada hadis yang Nabi SAW kata, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni pada tiap-tiap malam. Kemudian, hatta hina yabqa thulusul akhiru minal layl, sehinggalah 1/3 terakhir daripada waktu malam tu, maka Allah Ta'ala akan kata, may yad'uni fa astajibu lahu, wa may yas'aluni fa u'tih, wa may yasta'i, satu lagi, wa may yasta'idhuni, maka aku akan lindungi dia. Begitulah, au kama qala. Terjemahan dia, okey, may yas'aluni fa u'tih, siapa minta kepadaku, aku akan bagi. Wa may yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibu lahu, aku akan mustajabkan. Dan yang ketiga, wa may yastaghfiruni, yang lebih tepat, wa may yastaghfiruni fa aghfirullah, siapa yang istighfar kepadaku, aku ampunkan dia. Dan ini bila? 1/3 yang terakhir daripada waktu malam. Jadi dia ada awal malam, pertengahan malam dan penghujung malam atau akhir malam. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim selaku penulis kitab, iaitu Mukhtasar Mukhtasar Zadul Ma'ad kita ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu taratan idzan tasafa al-lail. Kadang-kala, ini kadang-kala. Ini bukan hari-hari, tapi bersifat kadang-kadang. Kadang-kala baginda bangun mendirikan salat malam ni apabila pertengahan malam. Itu. Apabila pertengahan malam. Au qablahu biqalil, ataupun sebelum pertengahan malam, sedikit sebelum pertengahan malam. Macam seolah kalau kita kata pertengahan malam tu pukul 3, Nabi bangun dalam 2:30, macam tu lah contoh. Jadi ini kadang-kala. Au kadang-kadang au ba'dahu biqalil, iaitu selepas berlalunya pertengahan malam. Yang ni kita tak boleh lah nak buat perkiraan sebab kadang-kadang malam ni tak sama antara tempoh negeri dengan negara yang tertentu. Betul tak? Ada sebahagian negara yang malam dia panjang. Kalau macam masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat, pukul 5:30 pun dah malam. Tapi di Malaysia tak. Malam kita ni pukul 7 lebih. Tapi sana bayangkan 5:30 dah malam dan subuh masuk dalam pukul 5 juga. Jadi dekat 12 jam juga tu, hadirin dan hadirat. Jadi katalah 12 jam, bahagilah 3. Maknanya mungkin 4 jam, 4 jam, 4 jam, hadirin dan hadirat. Jadi 4 jam tu adalah pertengahan yang pertama, bahagian pertama. 4 jam yang kedua tu adalah pertengahan. Tapi bukan semua negara boleh buat begitu.
Jadi sebab tu yang penting kita guna istilah awal, pertengahan dan hujung-hujung ni. Tapi kalau kita tengoklah, kalau subuh kata dah 6.10, mestilah 4.56 tu memang dah hujung-hujung malam dah tu. Maknanya waktu tu lah waktu yang terbaik untuk kita berdoa, beristighfar dan seumpamanya. Dan halang-halang saya sampai ke topik yang saya sebutkan ini, saya nak bagi sedikit mudah-mudahan saya, sebab target saya ni mudah-mudahan orang beramal dengan apa yang saya sebut. Saya nak tu je cita-cita saya. Sebab kalau saya duk syarah apa semua tapi orang tak beramal, saya tak dapat apa sangat, hadirin dan hadirat. Tapi kalau ada orang yang boleh ambil sikit dan boleh amalkan apa yang saya sampaikan, pahala insya-Allah mengalir juga kepada saya, dan ada saham. Iaitu malam ni kita dah masuk hari Jumaat, hadirin dan hadirat, hari Jumaat. Dan esok ni dalam arti kata hujung malam nanti kita akan bangun sahur, betul tak? Kita akan bangun sahur. Jadi jangan lupa untuk kita memperbanyak istighfar pada sahur esok ni. Kerana dia menghimpunkan 3 waktu mustajab doa. Yang pertama, waktu sahur ni waktu sangat mustajab. Yang kedua, kerana kita berada pada hari Jumaat. Dan yang ketiga, kerana kita sedang dalam bulan Ramadan. Jadi dia menggabungkan 3 waktu yang mulia, serentak, hadirin dan hadirat. Dan ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dia kata, berdoa ni, walid du'ai adab. Berdoa ni ada adab dia. Wa min zalika ayyataharral awqat asy-syarifah. Antara adab berdoa, kita memburu waktu-waktu yang ada padanya kemuliaan untuk kita berdoa. Ini seni berdoa. Kita cari waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Dan disebutkan contoh seperti sahur pada waktu malam. Maknanya dalam malam yang paling tinggi dan yang paling mustajab doa adalah pada waktu sahur. Seperti wa ramadhana minasyuhur, dalam bulan Ramadan adalah yang terbaik untuk berdoa. Wa wal jumu'ah minal usbu', dan hari Jumaat dalam seminggu. Jadi tengok, esok ni terkumpul Jumaat, Ramadan, waktu sahur, hadirin dan hadirat. Dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala merakamkan kisah adik-beradik Nabi Yusuf AS yang telah menyesal atas kesalahan yang mereka buat kepada Nabi Yusuf AS. Lalu mereka katalah, Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah, dan ayah kepada mereka ni adalah Nabi apa? Nabi Yaqub AS. Wahai ayah, istaghfir lana dhunubana. Doalah kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in. Kami ni silap. Kami buat salah. Dan bila mereka ini beritahu kepada ayah mereka Nabi Yaqub dia kata apa? Saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nanti aku minta ampun kepada Allah untuk kamu. Dia kata nanti. Dan nanti itu adalah ertinya penangguhan, bukan serta-merta. Lalu para ulama tafsir mereka memberikan jawapan terhadap kenapakah Nabi Yaqub kata nanti aku nak minta ampun. Mereka kata Nabi Yaqub menangguhkan istighfar pada waktu sahur. Mereka dia tangguhkan supaya sampai waktu sahur barulah, Ya Allah, ampunkanlah anak-anakku. Begitu. Hadirin dan hadirat. Ampunlah silap mereka, salah mereka, dosa mereka, begitu. Jadi waktu sahur ni adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Baik. Wa rubbama kana yaqumu idza sami'a as-sarikh. Dan kadang-kala Nabi bangun malam ni apabila baginda terdengar tentang sarikh. Sarikh ni adalah terjemahan literalnya teriakan, teriak. Ataupun suatu pekikan. Tapi terjemahan di sini yang lebih tepat, sarikh adalah kokokan. Ayam berkokok. Itu. Kemudian disebutkan wahwadik. Maknanya sarikh di situ, itulah penting terjemahan ni kena tengok konteks. Nabi bangun apabila dengar teriakan. Siapa pula teriak ni malam-malam? Contoh. Nabi bangun apabila mendengar jeritan. Apa pula jerit? Siapa pula menjerit malam-malam? Tak. Tapi rupanya bila Ibnul Qayyim kata wahwadik. Dik ni adalah ayam jantan. Jadi maknanya kita terjemah tadi, Nabi akan bangun malam apabila baginda mendengar kokokan. Iaitu kokokan ayam jantan. Dan mendengar kokokan ayam jantan ni,
pun adalah waktu mustajab doa, hadirin dan hadirat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahawasanya kalau dengar ayam jantan ni berkokok pada waktu malam, iaitu ialah memanglah kita kata waktu pagi, 3 pagi, 2 pagi, 4 pagi. Tapi malam lah tu kan. Antara maghrib ke subuh malam lah. Jadi waktu tu kita pun berdoa. Lalu Nabi SAW dikata apa? Kerana mereka melihat malaikat. Mereka melihat malaikat. Hadirin dah hadirat. Wa huwa innama yasihu fin nisfis sani. Dan ayam berkokok bila? Ayam ni biasanya dia berkokok pada selepas separuh malam yang kedua. Katalah kita bagi malam ni kepada pecahan tadi, dia pada selepas separuh malam yang kedua. Kalau tuan-tuan pun perasaan di kampung-kampung kita dulu pun macam pukul 3-4 pagi ayam berkokok, hadirin dan hadirat. Jadi ini memberi isyarat kepada kita bahawasanya waktu itu doa lah. Waktu itu waktu berdoa. Dan waktu itulah Nabi bangun qiyam. Waktu itu Nabi SAW bangun qiyam. Okey, yang terakhir hadirin dan hadirat sebelum kita tutup. Dan saya tahu kita dah agak lewat sikit pada malam ni. Tapi saya masih on time sebab saya mula tadi 9.30 lebih-lebih sikit sebab kita tarawih dan witir tadi. Ini bukan saya lajak daripada waktu saya. Yang salah faham. Wa kana yaqta'u wirdahu tarah wa yasiluhu tarah wa huwa al-akthar. Kadang-kala Nabi menyambung wirid Nabi. Wirid ni maksud dia, Nabi ni ada ayat-ayat Quran yang Nabi jadikan sebagai wirid harian. Maknanya bacaan secara bersambung. Hari demi hari. Hadirin dan hadirat. Maknanya macam kita lah. Tuan-tuan ada Quran, ada mushaf. Tuan-tuan memang nak baca Quran dalam solat ikut apa yang turutan yang kita baca. Itu wirid kita. Maknanya mula-mula kita baca Fatihah, lepas Fatihah Baqarah. Jadi kalau Nabi berhenti tu, Nabi akan sambung. Kalau selepas Baqarah, Nabi akan sambung Ali Imran. Macam tu lah maksud dia. Tapi disebutkan kadang-kadang Nabi sambung. Maknanya kebiasaannya Nabi, kadang-kadang Nabi berhentikan wirid Nabi. Maknanya Nabi tak ikut apa yang Nabi baca sebelum ni. Macam malam tadi surah lain, malam ni surah lain. Itu maksud dia. Tapi kebiasaannya Nabi akan sambung. Maknanya malam tadi katakan Baqarah, malam ni Nabi akan sambung Ali Imran. Besok An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, kemudian sekian dan sekian. Surah Al-A'raf ke Al-An'am ke, begitulah ikut turutan dalam 114 surah yang terdapat di dalam Quran. Dan disebutkan di sini, kadang-kala Nabi tidak mengikut turutan tu. Fayaqta'u. Maknanya kadang-kadang Nabi main, orang kata terus masuk kepada surah yang lain ataupun ayat yang lain. Begitu. Tapi ini bukannya hukum wajib ke apa. Ini kadang-kadang benda yang biasa sahaja hadirin hadirat. Kama qala Ibnu Abbas fi hadisi mabitihi indahu. Ini. Yang ini sebenarnya ada kaitan dengan hadis Maimunah tadi. Sebagaimana Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis ketika dia bermalam di rumah Nabi SAW. Di rumah Nabi SAW. Annahu sallallahu alaihi wasallam istaiqas. Bahawasanya Nabi ini istaiqas. Maknanya baginda bangun malam. Fatasawwaka. Dan kemudian Nabi bersiwak. Watawadda'a. Dan kemudian Nabi berwuduk. Yang ni yang saya kata taharah di sini adalah wuduk. Sebab kadang-kadang kita kena tengok perkataan dengan riwayat yang lain. Kadang-kadang diguna istilah yatatahhar, kadang diguna yatawadda. Tapi yang kita faham, wuduk di situ, taharah di situ adalah wuduk. Walaupun taharah ni boleh dipahami istinja pun taharah juga. Membersihkan kemaluan daripada najis. Selepas kita buang air kecil, buang air besar. Taharah tu. Ambil wuduk pun taharah. Mandi wajib pun taharah. Semua ni dalam perbahasan taharah. Kalau kita belajar fiqah kan, taharah dulu, kemudian solat, kemudian puasa, kemudian zakat. Gitu. Hadirin dan hadirat. Lalu Nabi SAW selepas wuduk, Nabi mendirikan solat. Wahuwa yakul. Dan Nabi membaca, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin liulil albab. Nabi baca surah Ali Imran. Maksudnya 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Yang ni ayat yang ke berapa? Ayat 190. Ali Imran ada 200 ayat. Ali Imran ada 200 ayat. Yang akhir sekali apa ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Itu. Yang tu ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran, ayat yang ke-200. Hadirin dan hadirat. Faqara'a haula'il ayat. Nabi SAW membaca ayat-ayat ini, iaitu 10 ayat ini, hatta khatama surah, sehinggalah khatam surah tu. Surah apa? Surah Ali Imran. Maknanya kadang Nabi baca 10 ayat aja dalam solat malam. Summa qama, kemudian Nabi pun bangun, fasalla rak'ataini atala fihima al-qiyam wa ruku'a was sujud, summa saraf
fanama hatta nafakh thumma fa'ala dhalika salasa marratin 6 rakaat. Kemudian Nabi bangun dan Nabi mendirikan salat 2 rakaat dan salat dalam salat tu Nabi baca dengan bacaan yang lebih panjang. Yang tadi Nabi ada maknanya ada keadaan salat malam Nabi baca 10 ayat saja. Tapi ada keadaan yang lain yang Nabi wasalkan, Nabi sambung bacaan satu demi satu sehingga rakaat tu menjadi lebih lama. Hadirin dan hadirat. Bukan lebih banyak, tak, rakaat tu menjadi lebih lama. Maknanya panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi memadai dahulu seketika sehingga sini perbahasan kita pada malam ni berkenaan dengan sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kalau tak silap saya dalam 6 April. Kita ada satu kelas lagi dalam 6 April. 6 April pun tak jauh, saya seminggu depan. Hadirin, Khamis minggu depan. Kemudian Khamis 2 minggu tu saya rasa kita tidak ada kuliah kerana 20 April tu ada kemungkinan 21 raya hari Jumaat, tapi ada kemungkinan 22 raya. Hadirin dah ada hari Sabtu. Jadi dalam kalender memang 22. Tapi 20 hari bulan tu hari Khamis tu dah tengok cerah anak bulan dah tu. Maknanya 20 hari bulan hari Khamis nanti, malam sepatutnya kita ada kuliah tu. Yang malam petang tu dah cerah anak bulan. Jadi kalau nampak malam tu 21 tu Jumaat tu raya. Kalau tak nampak dia genap 30 hari, maka Sabtu adalah raya. Hadirin hadirat. Ya. Oh, memang dah berhenti kuliah. Tak apa. Okey. Jadi kuliah kita insya-Allah sebelum raya adalah 6 April hari Khamis. Kalau saya tak silap 6 April. Hadirin dan hadirat. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.